Sehingga pukul 11 malam, Razi masih belum sempat membuat keputusan untuk balik ke kampungnya di Pulau Sebang di Melaka. Tidaklah jauh sangat dari Kuala Lumpur ke Pulau Sebang. Dalam 2 jam setengah pun boleh sampai. Anak dan isterinya sudah balik seminggu lebih awal kerana persediaan adiknya yang akan berkahwin. Serba salah juga dia sama ada mahu balik malam itu juga ataupun pada esok paginya. Maklum sahajalah, kalau balik pada malam itu pun tidak ada gunanya kerana majlis pernikahan sudah pun berlangsung kira-kira pukul 9.30 malamnya. Dia sudah berjanji dengan isterinya si Ani untuk balik juga ke Pulau Sebang pada malam tersebut, tetapi tidak jadi disebabkan urusannya dengan seorang kontraktor tidak selesai. Kontraktor itu mengajak makan terlebih dahulu di sebuah restoran. Kalau dia menolak pelawaan kontraktor itu juga tidak berapa sedap kerana mereka berdua sudah berkawan lama. Lagipun upacara pernikahan tidaklah berapa penting sangat kerana yang menikah itu adalah adik isterinya. Lainlah kalau adiknya sendiri, tentulah dia penting untuk hadir sama sebagai wali kerana ayahnya sudah pun lama meninggal dunia. Sebab itu Razi memenuhi pelawaan kawannya itu untuk makan malam. Bersama kawannya itu adalah lagi dalam 5-6 orang rakan berniaganya makan bersama kerana mereka mahu berkenalan juga dengan pegawai muda seperti Razi. Dalam masa makan itu, masing-masing bercerita juga mengenai cerita di TV yang sangat menarik. Salah seorang darinya bercerita pula mengenai pengalaman seorang kawannya yang terserempak dengan langsuia semasa balik ke rumahnya di Ceras. Namun, Razi kurang yakin dengan cerita itu. Zaman moden ni mana ada lagi langsuia? Razi tidak percaya dengan cerita kawannya itu. Itu saya tak tahu lah Encik Razi. Jelasnya tersengih-sengih. Tapi kawan saya tu ternampak seorang perempuan mahu menumpang motosikalnya. Bila perempuan tu dah naik, dia pun mengilai menyebabkan kawan saya itu terbabas jatuh motor. Katanya mempertahankan kebenaran ceritanya. Geli benar hati Razi mendengar cerita kawannya itu. Dalam zaman moden demikian pun masih ada juga orang yang mempercayai akan wujudnya langsuia mengganggu manusia. Tetapi untuk menjaga hati kawannya itu, dia tidaklah terus berhujah. Dia hanya tersengih-sengih sahaja mendengar cerita kawannya itu. Selalu orang jumpa langsuia ni di kawan Ceras tu lah, ujar kawannya itu. Di situ ada kubur kah? Seorang kawan Cinanya bertanya. Memang kat situ ada kubur, katanya mengerutkan dahi. Bukan kubur Melayu je, kubur Cina pun ada, kubur Kristian pun ada, jelasnya lagi. Razi tersengih-sengih. Di Kuala Lumpur ini pun masih ada orang yang percaya tentang kemunculan langsuia. Lainlah kalau kampung-kampung yang masih terdapat pohon-pohon rimbun, pokok-pokok nyeri yang tinggi melambai dan suasana malam yang sepi. Semua keadaan tersebut boleh menimbulkan ketakutan kepada mereka yang lemah semangat. Lain macam ayat ni. Saya terasa macam saya nak menyanyi pula bila membaca ni. Baik, kita teruskan. Di Kuala Lumpur, suasana seperti itu tidak ada lagi. Cahaya lampu terang benderang di kiri kanan jalan. Kereta menderu di jalan raya sehingga sampai ke subuh. Suasana tidak pernah sepi dengan lori-lori mengangkut barang bergema membelah malam. Masakan pula langsuia berani muncul dalam keadaan seperti ini. Awak pernah jumpa ke langsuia tu? Razi menduga. Kawan itu menggelengkan kepala. Dia sendiri tidak pernah bertemu dengan langsuia, cuma mendengar cerita dari kawan-kawannya sahaja. Razi ketawa kecil mendengar jawapan kawannya itu. Macam mana kawan itu boleh percaya sangat sedangkan dia tidak pernah berjumpa? Sekadar mendengar cerita orang saja tidak boleh diterima sangat. Kadang-kala kilauan bayang pun mereka akan kata langsuia disebabkan mereka lemah semangat. Apabila balik dari makan di restoran berkenaan, Razi pun balik ke rumahnya di Ampang. Mula-mula dia merasakan tidak dapat tidur. Boleh bangun pagi sedikit dan sempat sampai ke rumah mertuanya di Pulau Sebang kira-kira pukul 8.30 pagi. Selepas subuh bolehlah terus bertolak balik. Hingga pukul 11 malam dia merasa gelisah kerana tidak memenuhi janjinya kepada isterinya untuk balik kalau tidak ada apa-apa urusan lain. Sebaliknya kalau ada hal, dia akan cuba sampai ke Pulau Sebang jam 8.30 pagi besoknya. Kerana hatinya berkata-kata, lantas Razi mengambil keputusan untuk balik saja ke Pulau Sebang pada malam itu juga.
Sebelum balik, dia datang dulu ke rumah saya. Kira-kira jam hampir 12 tengah malam, dia sampai ke rumah saya. Dia memang selalu juga datang ke rumah saya, tidak kira pukul berapa pun. Memang dia tahu, saya tidak akan pernah merasa terganggu kalau ada orang yang datang pada tengah malam demikian. Saya masih membaca buku semasa dia datang memberi salam. Saya pelawa dia masuk, tetapi dia bercakap dari dalam kereta sahaja. Saya nak balik malam ni juga, Ustaz. Dia memberitahu. Kata nak balik besok. Isteri saya memotong sebaik saja tercekat di belakang saya. Balik jangan muka, nanti apa pula kata orang kalau besok baru nampak muka, ujarnya tersengih-sengih. Kau balik seorang saja ke? Tanya saya. Ya, Ustaz. Sahutnya masih tidak keluar dari kereta. Jadi esok Ustaz datang ya? Jangan tidak pula, nanti masam pula muka rumah saya, katanya mengingatkan. Isterinya si Ani berkuat mengajak saya ke majlis kahwin adiknya itu. Sebab itulah dia desak Razi supaya datang dengan membawa keluarga saya sekali sekiranya balik pada sebelah pagi Ahad. Malah Ani sendiri lebih suka Razi balik pada hari Ahad daripada petang Sabtu. Pada mulanya Razi bercadang mahu balik pada pagi Ahad, tetapi bila mengenangkan akan bertolak jam 6 pagi, tentulah tidak sedap mengajak saya bersama pada pagi demikian. Kalau mahu pukul 10 pagi pula, dia bimbang pula dituduh tidak mengambil berat hal keluarga isterinya. Ini semualah yang menjadi serba salah kepadanya. Saya pun bersetuju akan pergi sendiri pada besoknya. Hubungan kami sekeluarga dengan keluarga mereka amatlah baik, jadi tidak sedaplah kalau tidak memenuhi permintaannya. Malah Ani sudah pun mengagihkan anak lelakinya kepada saya. Pada mulanya budak itu sakit sahaja, tetapi selepas dibawa berjumpa saya, alhamdulillah budak itu sihat. Itulah pun punca kenapa kami berkawan rapat. Saya balik dulu ya, Ustaz. Jadi besok saya jumpa Ustaz lah ya, katanya tersengih-sengih. Awak tu bawa kereta tu baik-baik, Razi, saya mengingatkan sambil tercegat di hadapan pintu. Malam-malam macam ni kalau mengantuk berhenti, tidur dulu. Lepas tu kalau kau nak jalan, barulah jalan pula, okey? Ujar saya supaya dia tidak tergopoh-gapah mahu cepat sampai. Baiklah. Dia memberi pengakuan. Apabila dia meninggalkan rumah saya, Razi tidak ke mana-mana lagi. Dia teruslah balik mengikut highway Seremban. Ketika ini memang jam lebih kurang 12 tengah malam. Cuaca juga sejuk dan kereta juga tidak banyak lagi lalu lalang. Selepas tol Kuala Lumpur, hujan mulai turun renyai-renyai. Razi tidak berani melarikan keretanya laju-laju kerana bimbang jalan licin. Dia memang selalu mendengar nasihat saya, iaitu apabila membawa kereta, janganlah terlalu laju. Walaupun pada sebelah malam demikian jalannya lapang, tetapi tidak ada gunanya membawa kereta terlalu laju. Apalah sangat mahu dikejar cepat-cepat, kerana tidak ada apa-apa yang mesti disegerakan. Kalau mahu mengejar majlis pernikahan, upacara tersebut sudah pun selesai, mungkin jam 10 malam lagi. Dia sampai di Pulau Pinang pun, dia sampai di Pulau Sebang pun, tentu semua orang sudah tidur. Kalau ada yang berjaga pun hanyalah budak-budak main teruk di penanggah. Mereka ini sengaja berjaga supaya penanggah tidak diganggu anjing atau apa-apa. Hujan renyah-renyah tidak berhenti sepanjang perjalanan itu. Bagaimanapun ada juga kereta yang laju hingga memotong keretanya. Amboi, nak mampus agaknya bawa kereta laju-laju, rungut Razi apabila keretanya dipotong oleh sebuah kereta BMW. Jalan lurus di highway itu tidaklah cepat. Sangat hilang cahaya lampu kereta di hadapan. Lama juga baru lampu kereta BMW yang memotongnya hilang dari pandangan. Dalam masa dia memarahi kereta laju itu, tiba-tiba ada seorang pemuda menunggang motosikal memakai jaket hitam memotong kenderaannya. Berani sangat penunggang motosikal itu melarikan motosikal demikian lajunya pada malam tersebut, apalagi tak kala hujannya renyai-renyai. Celaka betul lah motor ni. Kau nak mampus kot, bawa laju-laju, gerutunya kerana meradang sangat dengan sikap penunggang motosikal yang berani melarikan motosikal terlampau laju dalam hujan renyai-renyai dan tengah malam pula. Motosikal itu juga lenyap dalam kegelapan malam. Mungkin kerana larinya terlalu laju meninggalkan kereta dia jauh di belakang. Mungkin juga cuaca yang terlampau gelap kerana hujan renyai-renyai turun tidak berhenti.
Dari cahaya lampu keretanya, memang hujan yang turun itu nampak jatuh halus-halus menimpa cermin keretanya. Sebab itu dia tidak nampak pandangan jauh di hadapan. Walaupun tengah malam masih ada juga kereta yang lalu lalang, sama ada di jalan yang menuju ke Seremban. Begitu juga jalan yang menuju ke Kuala Lumpur. Kadang-kadang dia perlu juga berhati-hati kerana ada tempat-tempatnya jalan yang sedang dibaiki. Berjalan berkereta pada waktu malam, mata mestilah cekap memerhati. Tidak merasa pula mengantuk pada Razi. Untuk menghilangkan rasa mengantuk, dia membunyikan radio. Setidak-tidaknya boleh juga mendengar siaran warta berita pendek atau ada juga lagu-lagu yang hiburan. Kalau dipasang kaset, lagunya balik-balik itu sahaja. Lagipun Razi lebih menggemarkan mendengar radio dari kaset. Kecuali kalau berjalan bersama isterinya, Ani lebih gemar mendengar kaset. Melepasi sahaja simpang ke Bangi, Razi nampak dari cahaya lampu keretanya seorang pemuda menahan keretanya. Ternyata pemuda itu di dalam kesusahan kerana motosikalnya rosak. Dia cam betul bahawa pemuda itu adalah penunggang motosikal yang memotong kenderaannya tadi. "Tolonglah saya, bang," kata pemuda itu merayu. "Sampai kat simpang nilai cukuplah," ujarnya yang mahu menumpang kereta Razi. Mula-mula curiga juga Razi, mana tahu perompak yang sengaja menyamar meminta pertolongan. Kemudian apabila sampai di pertengahan jalan, kawan-kawannya sudah pun menunggu. Sudah tentu dia terperangkap dengan tipu muslihat perompak begini. Bagaimanapun dia sudah berhenti apabila ditahan oleh pemuda berkenaan. Serba salah juga dia kalau menolak permintaan pemuda itu. "Janganlah takut, bang. Saya ni bukan budak jahat." Dia semacam tahu apa yang difikirkan oleh Razi. "Motor saya ni buat hal pula. Saya ni nak balik ke nilai. Saya kerja polis bandaraya. Janganlah abang bimbang," katanya membuka jaket hitamnya. Memang benar dia memakai uniform polis bandaraya. Setelah merasa yakin pemuda itu tidak berbohong, dia pun membenarkannya menumpang. "Nanti saya letakkan motor saya ke dalam sikit," katanya tersengih menampakkan giginya yang rongga. Kemudian dia menolak motosikal itu ke lorong tempat jual buah-buahan. Setelah merasakan motosikalnya selamat dan tidak akan diusir orang, pemuda itu pun naiklah ke dalam kereta Razi. "Malam-malam macam ni manalah nak cari pomen kan, bang?" keluhnya, lantas mengulurkan tangan bersalaman dengan Razi. "Nama saya Jenal, duduk dekat nilai, berulang alik kerja dekat Kuala Lumpur," jelasnya sambil membetulkan leher baju uniformnya. Jaket hitamnya diribanya sahaja. "Saya Razi," beritahu Razi perlahan. "Abang ni nak ke mana?" tanyanya pula. "Balik kampung," ujar Razi. "Kampung abang kat mana?" Dia menyandarkan badannya. "Pulau saya, bang," beritahu Razi ramah. Dia sudah yakin bahawa pemuda itu seorang polis bandaraya dan bukanlah perompak. "Berjalan malam macam ni, perompak saya tak takut, bang," kata Jenal tersengih-sengih menghadap mukanya kepada Razi. Jelas pada Razi giginya rongga apabila dia tersengih-sengih itu. "Habis tu awak takut apa?" Razi menduga. Dia tidak terus menjawab, tetapi kepalanya berlenggok-lenggok mengikut irama lagu di radio. "Awak takut apa?" ulangi Razi mahukan kepastian. Berjalan di waktu malam tentulah mereka bimbang perompak. Mana tahu mereka menanti di mana-mana. Kerana perjalanan jauh seperti ini, kereta tidak banyak yang lalu lalang. Kalau terjadi rompakan, sesiapa pun sukar mendapat bantuan segera. Apalagi kalau kereta dilarikan nescaya, mereka akan terlontar-lontar mencari pertolongan. Mungkin peronda lebuh raya ada membuat rondaan, tetapi mereka sukar mengesan kejadian-kejadian demikian. "Awak ni tak takut perompak?" tanya Razi lagi. "Tak, saya tak takut," ujar Jenal terangguk-angguk. "Tapi saya takut kalau ada hantu. Mana kita boleh lawan dia sebab dia kan malu halus," jelasnya macam ketakutan. "Janganlah awak nak percaya sangat dengan benda-benda tayul tu, Jenal," Razi menasihatkannya. Jenal terdiam bila Razi mengatakan dia tak percaya kepada tahyul. Dia merenung ke hadapan saja, memerhati cermin kereta ditimpa titis-titis hujan yang halus.
Kawan saya dah kena, bang. Beritahu Jenal perlahan seolah-olah mengingatkan sesuatu. Dekat simpang nilai itulah kawan saya kena. Dia pakai motosikal saya lah lalu dekat situ malam hari tu. Katanya menyeringai menampakkan giginya rongak berkarat. Apabila dia menganggangkan mulut, terbau juga bau busuk wak mulutnya oleh Razi. Dia terangguk-angguk merenung cermin kereta yang ditimpa titis-titis hujan halus. Sekali-sekala, Razi mengerling juga ke arahnya sambil tersenyum, seolah-olah mengejek pemuda itu yang percaya sangat cerita-cerita tahyul. Malah sejak di restoran tadi lagi, Razi sudah diceritakan perkara-perkara tahyul demikian. Hendak dikatakan dia tidak percaya langsung juga tidak boleh. Ketika anaknya selalu sakit-sakit sahaja, Ani mendesaknya berubah secara kampung. Sudah dibawa ke klinik pakar pun, namun doktor tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Kepala anaknya tumbuh bisul yang boleh beralih-alih benjolnya. Apabila doktor mahu mengambil keputusan untuk dibedah saja, Ani berkeras tidak mahu. Dia bimbang anaknya akan cacat akal kerana sakit di kepala yang tidak boleh dipandang ringan. Ani mendesaknya supaya anaknya dibawa berubat di mana-mana. Kebetulan jirannya itu teman baik saya. Maka teman baik itulah yang mengecualikan Ani supaya menemui saya. Kebetulan pula dengan izin Allah, setelah saya doakan sedikit, kemudian meminta dia menukar nama anaknya yang sedap didengar, tetapi ertinya dalam bahasa Melayu tidak berapa baik. Mudah-mudahan sembuh pula. Budak itu sihat sampai sudah bersekolah pun tidak pernah lagi sakit. Sebab itulah dia agihkan budak itu kepada saya mengikut kepercayaan orang-orang Melayu di kampung. Tetapi kalau tidak diagihkan pun tidak mengapa. Apa yang terjadi pada anaknya ini tidak pula dianggap tahyul oleh Razi. Tapi kalau cerita-cerita lain terutamanya mengenai hantu, cepat saja dia mengatakan tahyul. Dia tidaklah pula memberi alasan mengapa perkara itu tahyul. Sebaliknya tidak percaya sahaja pada cerita-cerita yang mengenainya. Dengan jenal pemuda gigi rongak yang menumpangnya itu pun, Razi tetap dengan pendiriannya tidak percaya akan cerita tahyul. Dekat simpan nilai tu memang selalu orang jumpa, bang. Tegas jenal mahu meyakinkan Razi. Kawan saya ditahan oleh perempuan kat situ. Dia bawa perempuan tu naik motor saya lah. Dia menambah. Tersengih-sengih Razi mendengarnya cerita pemuda gigi rongak di sebelahnya. Mungkin pemuda itu sengaja mahu menakut-nakutkan dia sahaja, atau kerana terlalu percaya kepada cerita-cerita tahyul. Mahu juga dia menempelak jenal, tetapi dia tidak mahu pula mengecilkan hati kawan yang baru dikenalinya itu. Lepas tu, dia terbau wangi sangat, bang. Ujarnya tidak beralih memerhati cermin kereta yang ditimpa titis-titis hujan halus. Apalagi perempuan tu pun menilai lah, katanya ketawa kecil hingga wak mulutnya berbau busuk. Cerita jenal itu sudah kerap kali didengar oleh Razi. Masa makan malam di restoran tadi pun kawannya yang datang bersama kontraktor itu pun menceritakan perempuan menumpang motosikal kawannya yang mahu balik ke Ceras. Sampai berhampiran dengan tanah perkuburan ini, dia terbau wangi. Kemudian perempuan yang membonceng motosikalnya itu menilai terus hilang dari pandangan. Sebab itulah motosikalnya terbabas melanggar batu di tepi jalan. Jenal juga mempunyai cerita yang seakan-akan sama, hanya tempat kejadian saja berlainan. Kawan jenal itu pula jatuh terbabas melanggar tebing jalan setelah perempuan itu mengilai. Kemudian hilang seolah-olah asap yang berkumpul ke udara. Seminggu kawannya itu terlantar di hospital besar Seremban sejak motosikalnya itu kemalangan. Selalu saja motosikalnya membuat ragam. Tetapi jenal tidak peduli kalau motosikalnya meragam pada waktu tengah malam apabila dia balik dari kerja. Memang dia tinggalkan saja di tepi jalan. Besoknya baru dia datang menengok. Dia tidak bimbang kalau orang mahu mencuri motosikalnya. Selagi motosikalnya boleh dipakai, dia tidak akan mengganti baru. Sekarang ni cari duit susah, bang. Beritahunya menjuihkan bibir. Selagi boleh pakai, kita pakai dulu, bang. Rosak sikit-sikit tak apa. Kita repair. Jelasnya tegas. Razi mengangguk. Dia setuju juga dengan pendapat jenal. Lebih baik dibaiki saja motosikal kalau boleh digunakan. Lainlah kalau rosaknya sudah terlalu teruk. Memang elok ditukar baru kalau duitnya mencukupi. Dalam masa perlu, duit perlu digunakan juga kepada hal-hal yang lebih manfaat. Perkara menukar motosikal itu memang baik dikemudiankan. Tidak sangka pula dia bertemu dengan kawan yang ramah di jalan. Kalau tidak ada jenal menumpangnya, mungkin dia kesunyian pula. Ada jenal di situ, ada juga kawan untuk dilawan berbual. Tidaklah sunyi sangat.
Walaupun Jenal lebih suka bercakap mengenai cerita-cerita tahyul sahaja. Sekarang ni dah dekat dengan simpan nilai bang. Jenal menepuk bahu Razi. Abang tak payah hantar saya kat dalam. Turun saya kat simpang tu cukup lah bang. Dia merendahkan diri. Tak apa, kalau jauh ke dalam biarlah saya hantar. Razi menawarkan diri. Tak apalah bang, tak apa. Terima kasih sangatlah bang. Rumah saya ni pun dekat aja daripada simpang tu, katanya. Awak tak takut apa-apa ke? Razi cuba mengusik. Jenal ketawa terbahak-bahak usikan Razi. Dia seolah-olah tahu Razi sengaja mempersendakan ceritanya tadi. Tetapi dia tidaklah berkecil hati. Dia tetap melayan dengan mesra usikan Razi itu. Kalau Lansuya tu perempuan, lebih baik saya pinang aja bang. Buat apa takut? Dia masih ketawa terkekeh-kekeh. Razi juga ketawa dengan telatah kawan barunya itu. Tidak sangka pula Jenal pandai bergurau. Dari tutur katanya memang dipercaya Jenal seorang yang ramah dan mudah dijadikan kawan. Ada sahaja cerita yang hendak dibualkannya. Simpang Kenilai kira-kira masih dalam 500 meter di hadapannya. Kasihan juga hati Razi kalau mahu menurunkan Jenal di kepala simpang. Apalah salahnya kalau dia menolong sesama insan tatkala dia memerlukan pertolongan demikian. Hari sudah jauh malam, sudah tentulah dia kesorangan mahu berjalan merempuh kegelapan di samping hutan hujan yang renyai-renyai. Masakan Jenal budak jahat mau merompak dia. Dengan kawan-kawannya sudah menunggu di kepala simpang tersebut. Lagipun apalah sangat mahu dirompak oleh Jenal darinya. Perompak juga bukanlah merompak tidak mengira mangsa. Mereka tentunya merompak mangsa yang telah diakuri terlebih dahulu. Mereka sudah tahu berapa hasil rompakannya apabila menahan mangsanya. Sebab itulah dia bersedia untuk menghantar Jenal sampai ke Pekan Nilai. Lagipun Pekan Nilai tidaklah jauh dari simpang tersebut. Selepas menghantar Jenal, dia bolehlah balik semula untuk terus ke Pulau Sebang. Saya boleh hantarkan awak hari hujan tu, beritahu Razi bila sudah ternampak papan tanda menunjukkan simpang Kenilai lebih kurang 500 km. Tak apalah bang. Hati abang ni cukup baik sangat. Cukuplah turunkan saya di kepala simpang. Jenal tetap merendahkan diri. Tak takut ke perempuan tu tunggu kat situ? Razi tersengih-sengih mengusiknya. Saya dah biasa dengan tuan tu ni bang. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Awak ni pernah tengok hantu ke? Tanya Razi selamba. Memang pernah lah bang, beritahu Jenal masih juga tertawa. Macam mana rupanya? Razi sengaja mengusiknya lagi. Macam saya lah, katanya ketawa lebih nyaring. Razi berpaling melihat Jenal kerana pemuda itu mengatakan rupa hantu seperti rupanya. Ketawanya nyaring tidak sama seperti mula-mula tadi. Apabila Razi melihat Jenal, hatinya berdebar. Pemuda di sebelahnya tadi sudah berbau lebih busuk. Matanya macam bola api di kaca. Tulang pipinya tersembul keluar. Rambutnya ada tumpuk-tumpuk darah. Kepalanya pula seolah-olah tengkorak yang mengerikan. Terpaku Razi melihat kawan di sebelahnya itu. Dia tidak dapat mengawal keretanya lagi. Lantas merempuh batu divider jalan. Keretanya melambung sampai 5-6 kali terbalik. Esoknya bila saya dan keluarga pergi ke majlis perkahwinan adik Andi di Pulau Sebang, saya diberitahu Razi terlibat dalam kemalangan semasa balik pada sebelah malamnya. Majlis perkahwinan itu diteruskan juga walaupun Razi dimasukkan ke hospital besar Seremban. Selepas majlis perkahwinan itu, saya bersama-sama Ani melawat Razi di hospital. Ketika saya sampai, Razi sudah pun sedar. Dia sudah boleh berkata-kata walaupun kakinya bersimen. Kepalanya juga cedera dan masih berbalut. Bagaimanapun dia sempat menceritakan pengalamannya itu kepada saya. Itulah awak, sikit-sikit tayul. Ani mengejek dia. Tetapi Razi tidak menyahut. Dia mula memikirkan tentang cerita-cerita yang dikatakan tahyul sebelum ini. Sepanjang dia bercerita dengan saya itu, dia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasa macam mimpi je Ustaz, katanya menahan kesakitan yang dideritainya. Saya hanya tersenyum sahaja mendengar ceritanya. Kerana perkara-perkara demikian memang sukar mahu diceritakan kepada orang lain, kecuali orang yang pernah mengalaminya sahaja yang dapat memahami. Ada orang cakap tempat saya jumpa budak tu tempat orang mati aksiden motosikal dulu. Dah ada juga 2-3 orang lah terjumpa hal yang macam saya ni.
Jelas Razi lagi macam kesal sangat mengambil keputusan terburu-buru balik pada sebelah malam tadinya. Saya mengangguk-anggukkan kepala sahaja kerana ceritanya seperti Razi ini. Tidak ada yang mustahil kepada saya. Semua boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.